Baiklah, Assalamualaikum, salam Ramadan kepada semua penonton Sumber Kini. Alhamdulillah, dalam sentuhan kasih Ramadan, kerjasama Sumber Kini bersama dengan MBI Selangor ini diteruskan lagi dengan menyantuni akan memberikan sumbangan kepada bekas Ketua Pengarang Harakah iaitu Encik Ahmad Lutfi Othman yang sedang mengalami beberapa masalah kesihatan. Jadi kita akan menyampaikan sumbangan dan mengetahui sedikit latar belakang beliau dan pengalaman beliau. Ahmad Lutfi Othman, 59 tahun, merupakan bekas Ketua Pengarang Harakah dan mula berkhidmat pada tahun 1987. Semasa Harakah di bawah pimpinan beliau, akhbar itu cukup terkenal dengan kritikan-kritikan lantang dan sentiasa mendapat perhatian. Di Harakah dah berapa lama untuk ikut? Berharakah tu daripada tahun keluaran sulung Harakah tu 87. Tapi saya yang terakhir 2015-2016 begitu. Harakah saya terbabit sebagai antara wartawan awal seminggu sebelum Harakah sulung dilancarkan. Dan sebenarnya saya tidak ada majikan lain melainkan Harakah. Kalau tidak Harakah, kemudian saya keluar buat penerbitan sendiri. Jadi sehinggalah yang terakhir di Harakah, apabila saya dah ada masalah kesihatan, mata tak nampak, kemudiannya ada masalah dalam pas nyeri pada lebih kurang tahun 2015-2016 begitu. Jawatan terakhir saya sebagai Ketua Pengarang lah di Harakah. Kemudiannya saya kena ada jantung, ada masalah-masalah kesihatan, komplikasi yang agak serius, terutama yang berkaitan dengan mata. Jadi saya bersarahlah lebih kurang begitu. Sepanjang beliau menjadi Ketua Pengarang Harakah, banyak kisah pahit yang dilaluinya untuk menyampaikan berita. Antaranya pertempuran beliau dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan permit penerbitan dan pernah ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISE. Waktu tu media, waktu tu majalah Detik, majalah Wasilah, yang kedua-duanya diharamkan oleh KDN. Majalah-majalah itu saya sewa permit. Saya mohon sendiri, tak pernah dapat. Saya mohon permit KDN dengan KDN, saya rasa 50 kali kot. Bukan saya tak dapat, tak ada respon langsung. Kot nak panggil interview ke apa semua, tak ada. Jadi akhirnya saya buat akhbar tabloid tanpa permit. Sebab saya tengok dalam peraturan KDN, yang perlukan permit adalah makalah-makalah yang diterbitkan secara bersiri. Tapi kalau one off publication tak perlu. Jadi saya terbayangkan apa cara idea ni kan. Dah hampa nak perkenal aku, kena perkenal hampa pula lah. Jadi saya keluarkan surat khabar politik, namanya lain. Tapi kandungannya sama ya, politik kan, namanya lain. Nama reformasi, nama alternatif, macam-macam nama lah, 2-30 nama. Tapi KDN ni dia tak kisah. Dia kata, you nak lawan di mahkamah, you lawan. Tapi kami tangkap. Kami rampas. Pernah sekali dia rampas surat khabar saya, memo 14 yang mendedahkan rasuah Menteri Besar ketika itu, Khetoyo. Itu saya agak popular ketika itulah. Saya cetak, belum pun keluar di pasaran, masih lagi duduk print tu. Polis datang, rampas dan tangkap saya. Saya pergi ke pencetak tu panggil saya. Ni hang kena main ni. Polis main rampas dia lah. Saya pun pergilah. Jadi saya bertembunglah dengan Chief Inspector yang ketuai operasi tu. Saya agak kasar lah ketika itu, muda lagi waktu tu. Saya kata kat dia, hang ni kan buat main. Kan? Apa kesalahan saya? Saya kata saya hafal semua dalam KDN, akta saya hafal. Polis ni tak tahu apa pun. Permit kok mana, apa kesalahan. Dia dapat arahan je kan. Saya berlawan dengan dia, payah-payah jom pergi balai dah tu. Saya kena tahan lah di mana? Di balai polis mana, dekat Shah Alam tu. Tapi saya selalunya saya dapat daripada dah selalu sangat berhubungan dengan polis. Saya kata, bila kita kena soal siasat, kita boleh jawab satu je, nama dan IC kita.
Yang lain tu kita tunggu di mahkamah. Jadi polis pun rasa pening juga, dia kata balik ya. Yang agak paling serius mungkin saya kena ISA pada tahun 89. ISA ketika itu di Harakah, atas tuduhan saya mengapi-apikan pelajar pelajar Universiti Melaya buat demonstrasi. Itu yang agak serius, tapi tak sampailah dihantar ke Munting. Keadaan kesihatan Lutfi menyebabkan beliau tidak lagi dapat membaca artikel seperti surat khabar dan hanya membaca melalui platform digital. Buat bypass jantung lebih kurang 10 tahun dulu. Masa tu masih sebagai ketua pengarang Harakah. Kemudiannya bila berlarutan, bila berangkaian lah, mungkin antara orang yang bagi saya tak jaga kesihatan lah. Kan? Bila dah kena jantung, kena ada masalah mata, ada masalah buah pinggang yang terpaksa buat dialisis seminggu 3 kali. Saya buat dah lebih kurang 6 tahun pas. Sekarang ni alhamdulillah, cuma cabarannya lebih sengit sikit lah sebab pertamanya bila benda ni dah agak lama. Saya ni sekarang di kalangan pesakit dialisis di center saya tu, saya dah jadi senior lah. Sebab ramai dah meninggal kan. Jadi kita yang baru ni pun dah jadi yang paling lama di situlah. Walaupun beliau kini tidak lagi menulis seperti dulu, Lutfi dan isteri kini menjalankan program infak makanan kepada mereka yang memerlukan. Sekarang ni dia pula lah nak menyumbang. Yang dia boleh menyumbang melalui aktiviti masak dia. Asalnya dapur Kak Hawa ni untuk buat bisnes. Tapi saya pun dah tak larat lah nak buat bisnes. Jadi saya kata kita gunakan, ada orang nak bagi sumbangan makanan kat mana-mana ke, kita masak kan, kita ambil kos yang minimum. Jadi kita tambahlah macam bulan-bulan Ramadan gini kan. Tapi saya tak buat apa pun. Saya kadang-kadang nak tampal dia punya stiker tu pun dah tak larat. Lebih kepada isteri saya cuma untuk berhubung dengan orang-orang yang penyumbang dana, kawan-kawan sebagainya, itu jelah kan. Berapa tahun dah? Ini Ramadan yang pertama lah. Tapi sebelumnya buat bisnes kecil-kecilan lah. Dalam lebih kurang dalam 2 tahun lah. Lebih kepada nasi Arab ya. Nasi Arab cita rasa Melayu. Agak berbeza sikit lah. Sumber kini dengan kerjasama Menteri Besar Selangor Incorporated MBI menerusi program Sentuhan Kasih Ramadan Siri 2 berkunjung ke kediaman Lutfi bagi menyampaikan sumbangan yang dapat meringankan beban beliau sekeluarga. Alhamdulillah, saya ucapkan penghargaan dan terima kasih atas ingatan, atas sumbangan. Dan saya nak maklumkan juga bahawa untuk kerajaan Selangor ni, saya terhutang budi bukan setakat sumbangan dan ingatan ini. Saya pernah melalui proses rawatan yang menelan kos yang begitu besar, lebih RM100,000, dan semuanya ditanggung oleh satu skim di bawah kerajaan Selangor lah. Terima kasih.